بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Dimuliakan Tuan Imam dan Bilal, seluruh ahli dan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, zaman yang sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah malam ni secara ringkas-ringkas, santai-santai, saya cuba berkongsi apa yang boleh saya kongsikan. Saya pun ganti malam ni, ganti jadi kalang kelibuk sikit. Baik, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita supaya kita hidup dalam bulan Ramadan. Benda yang seringkali saya ingatkan diri saya dan saya ingatkan juga kepada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bila Allah Ta'ala panjangkan umur kita bagi hidup lagi dalam Ramadan, tahun lepas hidup dah Ramadan, tahun sebelum ni pun hidup juga dalam Ramadan, tahun-tahun sebelum ni pun hidup juga dalam Ramadan, Allah Ta'ala bagi kita hidup dalam Ramadan. Satu benda yang saya ingatkan diri saya dan saya kongsikan juga kepada tuan-tuan supaya kita ingatkan diri kita, bila mana Allah Ta'ala panjangkan umur kita, satu benda yang kita kena ingat, dosa kita banyak. Sebab tu Allah Ta'ala bagi hidup dalam Ramadan. Allah kasihkan kita, Allah sayangkan kita, Allah panjangkan umur kita, nyawa kita, bagi kita hidup dalam Ramadan. Sebab apa? Salah satu sebab yang kita kena ingat, iaitu kerana dosa kita banyak. Allah Subhanahu wa taala dia kasih, dia sayang pada kita, dia panjangkan umur kita dalam Ramadan, dan dia nak tengok sama ada kita betul-betul ambil peluang dalam Ramadan untuk memohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Tuan-tuan, Allah kasih kat kita, Allah sayang kat kita. Cuma kadang-kadang kita ni lupa diri, kita tak ingat yang kita dosa banyak. Kita duk rasa kita baik, kita duk rasa kita ni kemas elok dah, padahal dosa kita ni banyak. Dan benda perkara yang kita kena ingat, dosa ni benda kita tak nampak, benda sam'iyat, benda yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Dan salah satu Allah Ta'ala bagi kita hidup bulan Ramadan ni kerana dosa kita banyak. Saya ulang banyak kali, kita nak suruh ingat yang kita dosa banyak. Kita kena ingatkan diri kita, kita dosa banyak, supaya kita sedar diri. Jangan kita suka muliakan diri kita, berasa kita ni elok, baik dah, elok dah kita ni. Takut kita ditipu oleh iblis dan syaitan. Hari ni dalam Ramadan, iblis dengan syaitan memang tak ada. Cumanya takut perangai iblis dan syaitan itulah yang masih ada dalam nafsu kita. Dan kena ingat Ramadan seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam:
Man shama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ni selalu mai Ramadan kita selalu dengar. Hadis ni selalu kita dengar. Mai Ramadan selalu kita dengar. Nabi SAW sebut benda yang sangat simple yang kita kena ingat. Nabi sebut man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini janji Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan wa qamahu dan dia bangunkan dirikan Ramadan imanan wa ihtisaban dengan penuh keimanan, keyakinan, pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Benda hak Nabi janjikan apa? Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini satu perkara yang cukup besar. Cukup besar dalam hidup ni. Benda ni kalau Allah Ta'ala bagi kat kita cukup besar. Keampunan. Sebab kita dosa banyak. Sebab tu Nabi anjurkan kepada kita Ramadan banyakkan baca doa apa? Imam kita duk baca selalu Ramadan. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah yang Maha Pengampun, yang suka akan keampunan, ampunkan aku. Doa ni cukup hebat. Ulama membahaskan. Kita duk minta juga doa Allahumma ighfirli, wahai Allah ampunkan aku zunubi, dosaku. Ulama bahas apa beza doa antara Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni dengan Allahumma ighfirli zunubi. Beza dia tang mana? Persamaan dia, dua-dua doa ni minta ampun dengan Allah. Tapi Nabi ajak Ramadan banyakkan baca Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-af, ulama sebut perkataan ini Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tapi mudah cerita nak faham keampunan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-af di sini, keampunan di sini adalah Allah Ta'ala mengampunkan kita. Dan dalam masa yang sama, bagi nak mudah faham, dalam buku catatan amalan kita, dosa hak kita buat tu Allah Ta'ala padam, dan padam tu tak ada kesan dah, tak nampak dah. Dan doa yang kita minta Allahumma ighfirli dhunubi, wahai Allah ghafara ighfirli, Allah Ta'ala ampunkan juga dosa kita. Tapi dalam keadaan masih ada orang panggil apa, bekas dia. Contohnya dosa kita buat, garis tu potong tu, mana kata ampun dah, dosa tu tak ada dah, tapi bekas tu ada lagi. Ramadan, seringkali kita diingatkan Ramadan bulan keampunan. Bulan yang Allah Ta'ala menawarkan satu benda yang cukup hebat, keampunan. Dan ianya disebut oleh Nabi SAW. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Dan dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Dan dijanjikan juga غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Nak ceritanya keampunan yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita ni Ramadan, pintu dia cukup luas. Dan kita dosa banyak, betul Allah Ta'ala bagi hidup lagi. Allah Ta'ala tak ambil lagi nyawa kita, bagi hidup lagi dalam Ramadan ni. Supaya apa? Dia nak kita ni ambil peluang, mohon sungguh-sungguh keampunan dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nabi ajak kepada kita doa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan, satu benda yang saya nak kongsikan, mungkin kita lara lah, kita ni manusia. Kalau kita tak lara, saya lara, sama je. Saya pun manusia.
Saya nak sebut kongsi orang panggil apa, bi'ah ataupun suasana. Saya selalu tengok abang main geret kita pergi negara, pergi Jepun, pergi ni, kita ambil pengalaman-pengalaman. Famshu fi manakibiha. Pergi berjalan negara-negara orang. Dan saya nak ambil satu bi'ah, satu suasana negara yang saya biasa duduk di sana. Negara Yaman. Yang mana bulan Ramadan dia adalah bulan yang sangat orang panggil apa, berbeza dengan suasana dia, berbeza dengan tempat kita. Dan 360 darjah berbeza. Contoh saya nak sebut di antaranya, jadual mereka dalam Ramadan, kehidupan mereka bertukar terus. Kita bulan Ramadan ialah situasi kita ni, bulan Ramadan pun kita kena kerja dah. Pergi kerja, balik kerja, benda normal. Itu normalisasi bagi kita Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Tapi mereka kebanyakan Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, boleh kata semua orang cuti. Sebulan cuti. Sebab apa? Nak tumpu Ramadan. Ni memang power lah. Kita kalau boleh buat kemah lah. Saya nak sebut sebab apa dia cuti. Sebab kehidupan dia berubah 360 darjah. Berubah macam mana? Berubah waktu tidur. Pertama saya sebut waktu tidur berubah. Kita macam mana pun puasa bulan Ramadan tidur tetap waktu malam. Mereka berubah. Tidur waktu bila? Tidur waktu siang. Orang kata tidur waktu siang ni puasa apa tak? Tidur waktu siang. Tidur waktu bila? Selepas waktu duha sampai waktu zuhur. Itu waktu tidur. Duha sampai zuhur. Itu waktu tidur. Sebulan. Itulah waktu tidur dia. Bangun zuhur, suasana dia menghidupkan, dia mengimarahkan rumah Allah. Kira Ramadan ni punya meriah lah, nak cerita macam hari raya lah. Ruh Ramadan, ruh ibadah tu dia tinggi, dia kuat. Waktu zuhur, semayang berjemaah zuhur. Selepas zuhur tak balik rumah. Dia akan duduk dalam masjid ni. Duduk buat apa? Bukan duduk lah. Dia duduk dalam masjid ni, dia ambil Quran, baca Quran. Kira masjid ni meriah dengan bacaan Al-Quran, bising dengan bacaan Al-Quran. Ada baca berjalan, ada baca duduk, ada baca ambil tidur, ada baca menyengging, macam-macam cara baca Quran. Sampai waktu asar. Asar berhenti, semayang asar. Lepas semayang asar, mereka ambil lagi Quran. Quran ni kira berebut. Kita Quran kemah je susun elok-elok. Nak tunggu orang sentuh jenuh juga. Depa di sana Quran boleh kata tiap-tiap tahun depa akan kutip Quran yang dalam masjid ni, pergi hantar balik kat kedai buat kulit buku tu. Ikat lain sebab apa? Banyak tangan hancur. Banyak tangan. Kita nak buat macam tu tak tahu tahun bila. Duk elok tengok. Banyak tangan duk pegang tu sampai yalah kelah kulit buku tu, kelah kulit Quran tu kelah. Pergi hantar balik, ikat balik, jahit balik. Lepas asar dia akan baca Quran, dan sejam sebelum waktu berbuka puasa dia akan berhenti baca Quran, dan dia akan ambil kedudukan duduk dalam saf dan standby untuk buka puasa sejam sebelum buka puasa. Dan orang panggil AJK masjid akan ambil kurma, meletak dekat atas, dekat depan kita, saf kita ni, meletak dengan ayak apa? Ayak mineral, kurma dengan ayak mineral. Sejam tu duduk dalam saf sementara nak tunggu waktu berbuka puasa. Apa yang mereka buat? Mereka ambil kesempatan yang kebanyakannya manusia lalai, iaitu saat itulah saat waktu mustajab doa. Nabi SAW sebut doa yang tak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu doa orang yang berpuasa ketika mana dia nak buka puasa. Dia ambil sejam. Pada mulanya dia menjadi satu benda yang pelik lah. Kita first time tengok, dah orang buat kita pun buat. Nanti tirulah kan, kita nak duduk tempat orang kan nak ikut lah. Kan nak buat lain pada lain tak. Duduk juga. Orang berdoa hari pertama bila kita tengok suasana pelik, orang berdoa sejam. Sejam dia berdoa ni, dia angkat tangan ni, kuih lama kuih tinggi, kita kuih lama kuih rendah. Sejam ni
Kita cuba juga tapi rasa macam nak patah bau. Kita roh tak kuat. Dia kau lama ya Rab ya Rab ya Rab kau tinggi tangan. Kita ya Rab ya Rab ya Rab kau rendah. Sejam tuan-tuan kalau bagi masa sejam duduk nak minta doa apa? Sejam. Kita baca doa 5 minit pun berasa panjang dah aku minta ni, banyak dah ni. Berasa gitu lah. Sejam. Nak minta apa sejam? Tapi mereka tiap-tiap hari sebulan Ramadan sejam tu dia manfaatkan sungguh-sungguh sebab itu waktu mustajab doa. Dia doa macam mana? Kadang saya pelik juga. Dia doa apa panjang sangat sampai sejam ni. Kita doa 5 minit 10 minit berasa tak tahu doa, tak tahu lah nak minta apa. Berasa waktu tu Allahu Akbar, nak minta apa lagi ni? Dia manfaatkan waktu tu sebaik-baiknya. Kaedah dia doa mula-mula saya pelik juga. Dia doa apa sampai sejam. Saya pun biasalah kita duduk tempat orang ni telinga. Cuba perembang dia duduk minta apa. Cara dia minta Allahu Akbar cukup hebat. Kenapa? Dia bermuhasabah diri dia. Dia berdoa dalam keadaan dia menceritakan dosa-dosa yang dia telah lakukan waktu zaman dulu, lampau, waktu lalu. Nak cerita dia fikir balik dosa apa yang dia dah buat, dia cerita balik ke Allah. Walaupun hakikat kalau dia tak cerita Allah Ta'ala tahu, tapi dia sebagai hamba dia cerita balik, wahai Allah aku dah buat dosa ni, wahai Allah aku dah buat dosa ni, wahai Allah aku dah buat dosa ni. Dia mengaku dia buat dosa. Dan last sekali tangkona, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Dosa yang ku sebut, yang ku sedap, dan dosa-dosa yang banyak lagi yang aku tak sedap. Nak ceritanya nak boleh kesejam tu dia cerita. Yalah kita hidup sehari 24 jam, lebih berapa tahun dah kita hidup, dosa confirm banyak. Jadi dia mengingati balik dosa-dosa dia supaya benda dosa yang dia ingat, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dengan rendah diri dia sebut, wahai Allah, banyak lagi dosa aku yang aku tak ingat, kau ampunkan juga wahai Allah. Sejam tiap hari dia duduk cerita. Sebab apa? Pengampunan ini benda yang paling besar, nikmat yang paling besar. Waktu Ramadan Nabi sebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau orang tanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan dengan aku, yakni Allah, jawab kepada mereka fa inni qarib. Allah Taala ni sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Taala akan perkenankan apa yang kita minta. Lepas tu habis tu orang azan maghrib buka puasa, makan kurma. Dan tak ada, dia boleh buka puasa dengan rutab, Nabi ajak. Tak ada rutab buka dengan tamar, tak ada tamar minum ayak kosong. Rutab ni kurma basah, tak ada kurma basah. Kurma kering, tak ada kurma kering, minum ayak masak, kayak bandung, kayak jagung. Kita hak tu kita duk aim dulu, leleh yak liok. Buka puasa, lepas buka puasa sembahyang maghrib berjemaah, lepas tu baru balik rumah. Mana kata apa? Mereka, suasana mereka tak ada lah bazar Ramadan ni. Tak ada. Puasa ni kira orang niaga ke apa, tak, orang cuti. Orang tumpu kan Ramadan. Kita beza. Budaya tempat kita Ramadan ni meriah. Dengan makanan bazar dan sebagainya. Bisa bila kita wafidi ni, bila kita orang luar ni, kan, orang masyarakat setempat dia akan panggil, hari ni mai buka puasa rumah aku. Hari ni, esok mai buka puasa rumah aku. Lusa mai buka puasa rumah aku. Kita pun tak apalah, layan lah. Orang panggil buka puasa, kan? Makan tak kelak duit ni laju. Tapi 3 hari, dan pi 3 hari lah. Hari keempat tak mau pi lah. Obat lahum tak mau pi dah. Hari pertama pi buka puasa. Tuan-tuan tahu samosa. Tahu samosa? Yang 3 segi tu, kulit popiah. Samosa kita sedap lagi pada samosa mereka. Pi rumah pertama, hari pertama tu buka puasa samosa. Rumah kedua pula, rumah orang lain pula buka puasa samosa. Rumah ketiga pula buka puasa samosa. Rumah keempat tak pi dah.
Samosa kalau inti lain-lain pi juga. Kalau hari ni inti ayam, esok inti daging, lusa inti lain, inti ubi ke, pi juga. Boleh merasa lain-lain. Ni dak inti semua sama. Inti apa? Dalam tu seketui buah kurma. Baik makan kurma. Makanan bulan puasa kira orang panggil apa? Makan pun downgrade gila. Nak cerita puasa semua ibadah sungguh. Downgrade tu kita bulan puasa ni berkandak makan tak. Nak makan apa hari ni? Teringat macam-macam. Lepas tu habis makan ringan cukup. Ringan sangat. Mayang isyak, main balik masjid, mayang isyak, mayang tarawih. Tapi tarawih dia tak boleh lawan. Kan? Hak orang muda macam saya waktu budak-budak dulu pun ketak kepala tutut. Ya, tadi kira tu imam kita baca surah Baqarah pun kita boleh layan lagi lah. Kan sana tak boleh tak kepala lutut tu. Yang semalam lepas rakaat tapi tu imam dia baca panjang. Semalam sejuzuk. Ada hak lagi heavy semalam 2 juzuk. Dan habis semayang rakaat semayang tarawih 8 rakaat dia berhenti. Dan dia adakan halaqah tahsinul Quran. Dia setiap halaqah ni ada musyrif pembetulkan bacaan Quran. Tapi saya tak duduk halaqah tu. Saya duduk halaqah budak-budak. Kalau budak-budak ni dia duduk, ada seorang musyrif ni dia akan cerita. Hari ni cerita sirah Nabi. Lepas habis dia cerita, dia ada hadiah tau. Dia tanya soalan, pakat-pakat berebut jawab, dapat hadiah. Saya duduk halaqah tu, dia ada untung. Duduk halaqah lain ni kira teruk sikit tajam main dengan budak-budak. Dan sampai habis pada halaqah tu dia bagi masa lebih kurang setengah jam untuk rehat, tidur sat. Lepas tu bangun semula qiyamul lail. Qiyamul lail daripada 1 Ramadan tu sampai 30 Ramadan. Qiyamul lail. Qiyamul lail ni macam tarawih. Punya lama ketak kepala lutut. Orang berdiri relax, kita takkan nak main duduk. Kan? Memang sunat kan, kita rasa kalau ikut fik tu boleh lah main duduk lah. Tapi tak kalah, takkan nak kalah. Berdiri juga tak perlu lutut pun. Kan qiyamul lail sampai habis lepas rakaat tu orang panggil semayang witir. Lepas semayang witir, sahur. Sahur dia pun benda ringan-ringan je. Kita sahur melentak juga. Kan semayang subuh, lepas semayang subuh zikir sampai duha, semayang duha, lepas duha tarik selimut. 10 malam terakhir i'tikaf di masjid, tak balik rumah dah, balik malam raya. Tiap-tiap tu suasana dia sedemikian. Tapi hari raya seronok kat Malaysia. Raya Malaysia tak boleh lawan. Ni tak tahu ni kita nak raya ni macam mana. Entah negeri tak entah negeri ni jenuh juga. Kan raya sana lepas habis khutbah raya, salam, Eid Mubarak, kullu am wa antum bi khair, balik rumah tidur. Esok hari kedua kita raya sebulan weh. Hari kedua tu macam tak ada apa, macam hari biasa ni, kerja apa macam hari biasa. Tak ada macam raya langsung. Hari kedua. Nah ceritanya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, mereka cukup ambil peluang Ramadan itu manfaat sebaik-baiknya. Antara benda yang mereka paling ambil adalah mengambil masa Ramadan tu untuk mohon sungguh-sungguh dengan Allah Azza wa Jalla keampunan. Dosa kita banyak tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi hidup ni, bukan suka-suka ni. Dosa kita banyak. Jangan duk berasa selesa sangat. Dosa kita banyak. Saya ulang banyak kali kat diri saya terutamanya. Sebab tu Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita hidup, untuk kita rebut keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Untuk kita rebut keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan sebab tu perbanyakkan kita berzikir dengan sayyidul istighfar. Kita banyakkan doa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan semangat kita. Kita hidup dunia ni tak lama. Dan banyak dosa daripada pahala yang kita buat. Lepas tu pulunlah Ramadan ni mintaan keampunan supaya apa? Supaya kita keluar daripada Ramadan, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita menjadi orang yang beruntung. Kita jadi orang yang beruntung. Kalau kita keluar daripada Ramadan masih lagi banyak dosa, kita adalah orang yang celaka. Sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi peluang dah. Ramadan akan datang,
kita tak tahu ada peluang ke tidak untuk Allah Ta'ala bagi kita hidup dalam Ramadan akan datang. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, saya nak sebut, ambillah peluang sebaik-baiknya Ramadan. Satu benda yang cukup besar, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ini cukup perkara, satu perkara yang cukup besar yang perlu kita rebut, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Perbanyakkan minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan saya, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita manfaatkan, hidupkan roh Ramadan, roh ibadah, roh hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita sungguh-sungguh mengabdikan diri pada Allah, melakukan ketaatan. Kerana apa? Orang yang seringkali memohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu adalah orang yang mempunyai ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab antaranya Allah Ta'ala sebut puasa ni la'allakum tattaqun. Antara matlamat dia supaya kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Itu darjat tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa pada Allah. Dan Allah Ta'ala janji, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Sesungguhnya orang yang bertakwa mendapat kemenangan, kejayaan. Hadaiqa wa a'naba, taman-taman a'naba, anggur ni nikmat. Wa kawa'iba atraba, ni bidadari-bidadari yang cantik-cantik, comel-comel, muda-muda, sebaya umur dengan kita. Yang ni orang masuk syurga ni dia akan jadi muda walaupun dunia di umur dia tua. Wa ka'san dihaqa, gelas yang penuh berisi dengan minuman. Ini nikmat. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Yang mana syurga ni tempat yang kita takkan dengar benda-benda lara dan benda-benda dusta. Dunia kita dengar selalu dah, setiap hari benda lara, benda dusta. Tapi syurga tempat nikmat, tak ada benda lara yang kita akan dengar, tak ada benda-benda dusta yang kita akan dengar. Ini Allah Ta'ala janji apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kitalah antara orang yang Allah Ta'ala pilih untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah biiznillah. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya kira sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah, kasar bahasa dan salah itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Hakikatnya semua benda dan perkara datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.